Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fiha ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak melakukan tadabbur kepada Al-Quran? Kalaulah ia suatu ketetapan daripada selain daripada Allah, maka kamu akan mendapati banyaknya pertentangan di dalamnya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-qail khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya kepada yang lain. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara pengerusi majlis, seterusnya Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh jawatankuasa Masjid Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM, seterusnya adik-adik muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan, haji, hajah yang sudi datang dari luar UTM untuk bersama dengan kisah Musa dan Khidir pada malam ini, iaitulah malam di mana kita semua membaca suratul Kahf, dan salah satu daripada babak penting di dalam suratul Al-Kahfi, surah yang ke-18 ini adalah babak Nabi Musa alaihi salam berguru dengan seorang hamba yang saleh yang disebut oleh Nabi SAW sebagai Nabi Khadar ataupun Khidir. Dan cerita ini anda akan temui daripada ayat 20 sehinggalah kepada ayat, anda akan temui kisah ini daripada ayat 60 sehinggalah kepada ayat 82. Boleh alih kipas ni ke Ustaz? Saya tak selesa, tak nampak pelajar. Kipas tengah dia. Baik, saya percaya semua anda ada gambaran mengenai kisah Musa dan Khidir di dalam surah Al-Kahfi. Mudah-mudahan ini bukanlah kali pertama anda mendengar kisah Nabi Musa bermusafir dengan Nabi Khidir alaihi wassalam. Pertemuan malam ini adalah dengan suatu tema, iaitulah adab menuntut ilmu. Sebelum kita memasuki topik ini, izinkan saya menjawab beberapa persoalan yang mungkin persoalan itu anda tidak temui jawapannya di tempat lain, atau mungkin anda tidak pernah terfikir persoalan-persoalan seperti berikut. Yang pertama sekali, mengapa surah Al-Kahfi ada babak Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan Nabi Khidir, sedangkan semua sedia maklum yang ditanya oleh kafir Quraisy adalah mengenai pemuda Al-Kahfi dan Zulkarnain, dan yang ketiga mengenai Ar-Ruh. Suratul Kahfi menjawab 2/3 daripada soalan kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quraisy bertanya, apa yang kamu tahu wahai Muhammad tentang sekumpulan pemuda yang gaib dan kita telah kupas pada bulan lepas. Kemudian, Muhammad, apa yang engkau tahu tentang Zulkarnain, seorang raja yang tawaf timur dan barat? Lalu mengapa tiba-tiba surah Al-Kahfi yang menjawab 2 daripada 3 soalan tersebut tiba-tiba memasukkan cerita yang tidak ditanya oleh Quraisy? Quraisy tidak tanya pasal Musa bertemu dengan Khidir. Dan menariknya, babak Nabi Musa bertemu dengan Khidir adalah babak yang kebetulan tiada di dalam Old Testament dan New Testament. Tidak ada dalam Torah dan tidak ada dalam Injil sekarang. Ia hanya ada di dalam Al-Quran, dan ia kebetulan hanya ada dalam surah Al-Kahfi dan tidak ada di dalam surah-surah yang lain. Kalau anda cari cerita Nabi Musa berguru, bukan Musa sebagai tok guru, anda kalau nak cari kisah Musa sebagai anak murid yang mempunyai guru yang soleh,
anda tidak akan bertemu dalam surah lain kecuali surah yang ke-18 ini, suratul Kahfi. Maka di sini sepatutnya anda bertanya, mengapa kisah ini hanya surah Al-Kahfi saja membuat liputan mengenainya? Ia tidak ditanya oleh kafir Quraisy. Yang ditanya oleh kafir Quraisy dijawab di kisah yang pertama, surah Al-Kahfi, dan di kisah yang terakhir, suratul Kahfi. Tiba-tiba kat tengah-tengah antara dua soalan tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala menambah lagi dua cerita. Kamu sedia maklum kisah yang mencelah di antara kisah pemuda Al-Kahfi dan kisah Zulkarnain. Kisah pemuda Al-Kahfi di awal surah, kisah Zulkarnain di hujung surah, dan di celah-celah itu Allah Ta'ala tambah lagi dua kisah yang tidak ditanya oleh kafir Quraisy, iaitulah kisah pemilik dua kebun dan kisah Musa bertemu Khidir. Ayuh, fikirkan sejenak. Tiada kisah sia-sia di dalam Al-Quran. Tiada kisah hanya sekadar nilai tambah. Semua kisah sangat kritikal. Semua kisah sangat serius. Semua kisah mesti mendapat perhatian dan kajian anda. Maka jawapan antara yang memuaskan daripada para ulama tafsir kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menjelaskan tentang soalan mengenai Zulkarnain unless, okey, boleh saya cakap bahasa Kelantan, unless, kecuali kafir Quraisy sudah benar-benar mempersiapkan mindanya, sudah benar-benar mempersiapkan sikapnya untuk mendengar jawapan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak mengajar. Sebelum saya mengajar, tanggungjawab seorang pensyarah adalah memastikan anak-anak muridnya bersedia untuk mendengar. Pensyarah yang baik, dia tidak akan terus memuntahkan apa yang pelajar-pelajar perlukan. Pensyarah yang baik adalah dia akan menimbulkan persoalan-persoalan sehingga para pelajar berminat untuk menjawab, lalu akhirnya perlahan-lahan pensyarah berkenaan akan menyampaikan mesej yang mahu disampaikan. Pepatah bahasa Inggeris walaupun tidak sesuai dengan kita, tetapi dia boleh beri kamu idea tentang apa yang saya nak sebutkan. You cannot force the horse to drink, but you can make horse feel thirsty. Kamu tidak boleh paksa kuda untuk minum air, tetapi kamu boleh menyebabkan kuda itu dahaga dengan cara membawanya berjalan-jalan. Dan bila kuda itu dahaga, dengan cara berjalan-jalan, kamu tidak perlu suruh minum air, ia pasti akan minum air tanpa kamu suruh. Jadi kafir Quraisy sudah terlalu banyak soalan mereka tanya pada Rasulullah, dan Rasulullah telah menjawab dengan sempurna. Mereka tanya soalan bukan atas dasar nak tahu sangat. Mereka tanya soalan untuk mempertikai, mempersoal, memperleceh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apabila mereka bertanya soalan yang bukan berniat jujur untuk tahu kebenaran, maka Allah sebelum menjawab soalan mereka, Allah membetulkan minda dan karakter dan sikap mereka. Dalam bahasa mudah begini, mereka tanya soalan pasal pemuda Al-Kahfi, Allah jawab di awal surah. Mereka tanya soalan pasal Zulkarnain, Allah Ta'ala boleh terus jawab, tetapi Allah bawa cerita lain terlebih dahulu untuk menegur sikap mereka, yang apabila Nabi beri jawapan, mereka bukan nak dengar sangat. Mereka bersikap sombong meskipun Nabi beritahu jawapan yang kebenaran. Maka cerita pemilik dua kebun adalah untuk menjatuhkan ego kafir Quraisy. Allah tambah kisah ini di dalam suratul Kahf karena kisah pemilik dua kebun adalah kisah orang yang sombong, orang yang ego, orang yang percaya apa yang dia perolehi selama ini adalah hasil usahanya. Lalu Allah betulkan dulu karakter penanya soalan. Kalau aku beri jawapan, terbukti kamu tidak mahu mendengar kerana perangai kamu kafir Quraisy adalah perangai pemilik dua kebun. Jadi cerita pemilik dua kebun disasarkan khusus untuk kafir Quraisy, dan cerita Musa bertemu Khidir adalah sasaran khususnya
kepada pembekal soalan kepada kafir Quraisy. Tahukah anda siapa pembekal soalan? Iaitu tanya Muhammad pasal pemuda Al-Kahfi, tanya Muhammad tentang Zulkarnain. Tahukah adik-adik siapa pembekal soalan ini? Mereka adalah Yahudi di Yathrib. Maka kisah Musa bertemu Khidir adalah untuk sindir Yahudi di Yathrib. Iaitulah tok guru kamu, wahai Yahudi, maha guru Taurat, Musa alaihi salam. Tahukah kamu, maha guru kamu, tok guru kamu yang paling banyak disebut dalam kitab kamu dan paling banyak disebut di dalam Al-Quran, dia telah merendah diri untuk belajar sesuatu daripada seorang hamba Allah yang dia sendiri tidak tahu nama, tetapi Allah beritahu pergi belajar dengan Rasul tersebut. Musa tidak memberi alasan, saya lebih senior daripadanya wahai Allah, saya lebih berpengalaman jauh daripadanya ya Allah. Musa tidak memberi alasan, Musa merendah diri, Musa membuang ego dan sombong. Musa pergi belajar dengan hamba Allah tersebut, sedangkan Musa tidak diberitahu siapa namanya, apa qualificationnya. Musa tidak diberitahu. Musa telah bersungguh untuk belajar daripada guru ini. Nah, bagaimana kamu Yahudi di Yathrib? Aku utuskan seorang yang saleh di Mekah. Sepatutnya kamu yang melaungkan Musa sebagai tok guru, belajar daripada sikap Musa alaihi salam. Dia sanggup bermusafir puluhan atau ratusan kilometer, dan beliau sanggup mati demi musafir, demi bertemu dengan guru, walaupun dia sendiri seorang tok guru. Sekarang aku bangkitkan seorang hamba yang saleh di Makkah, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya demo duduk kat Yathrib. Demo tidak tumbang dengan ilmu yang demo perolehi. Sebab anda tahu di Yathrib ada siapa? Ahlul Kitab. Ahlul Kitab tahu maknanya apa? Orang yang paling pakar tentang kitab Allah, namanya Taurat. Sepatutnya walaupun kamu orang paling pakar dalam Taurat, Ahlul Kitab di Yathrib, sepatutnya kamu belajar daripada tok guru kamu. Bila aku datang ke seorang hamba yang saleh, Musa sanggup meninggalkan seketika kesibukannya dan belajar dengan hamba yang saleh ini. Kamu bagaimana? Maka Allah sasarkan dua kisah tersebut kepada penanya soalan kafir Quraisy dan pembekal soalan, iaitulah Yahudi di Yathrib. And then, kalau anda perhatikan suratul Kahfi, tidak ada ayat memisahkan antara cerita Musa Khidir dengan Zulkarnain. Terus pada ayat 83 habis sahaja cerita Musa dan Khidir. Khidir berpisah dengan Musa, terus menggunakan wawul ataf, waw dan wa yas'alunaka 'anil qarnain. Jadi orang yang benar-benar jujur mendengar cerita pemilik dua kebun dan cerita Musa dan Khidir, dia punya kesombongan telah dimusnahkan. Dia benar-benar merendah diri sekarang. Dia tidak mahu menjadi orang yang sombong, karena orang yang sombong telah dimusnahkan kebunnya, iaitu kisah pemilik dua kebun. Dia mahu merendah diri, dan model yang dipaparkan adalah Nabi Musa alaihi salam. Lalu bila semua sudah bersedia, minda sudah bersedia, karakter penuntut ilmu sudah bersedia, lalu Allah membacakan kepada mereka cerita Zulkarnain. Wa yas'alunaka 'anil qarnain qul sa'atlu 'alaikum aku akan bacakan kepada kamu yang sudah bersedia untuk mendengar kisah Zulkarnain. Jadi boleh faham ini hikmah yang menyebabkan ia menjadi kisah yang ketiga dalam suratul Kahf. Untuk makluman anda juga, sebagaimana saya sebut pada bulan lepas, surah Al-Kahfi didahului oleh surah Al-Isra. Surah Al-Isra membekalkan jawapan kepada kemenangan umat Islam ke atas Yahudi Bani Israel laknatullah. Kita apabila Trump mengumumkan Jerusalem sebagai ibu kota negara haram Israel menggantikan Tel Aviv, anda perlu meyakini janji Allah semakin hampir, iaitulah kemusnahan Yahudi Bani Israel laknatullah dengan mereka dikumpulkan di tanah suci Palestin. Apabila mereka dikumpulkan di sana, ia adalah untuk tujuan Allah mempermudahkan proses memusnahkan mereka. Kerana kejahatan, kesombongan, la tufsidunna fil ardi marrataini
wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Surah Al-Isra adalah surah sebelum Al-Kahfi. Surah Al-Isra adalah surah yang telah didapati surah paling banyak menyebut perkataan Al-Quran, 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 Al-Quran. Dan ia menyebut lebih banyak perkataan hadzal Quran, hadzal Quran, hadzal Quran. Maknanya apa? Jika kamu mahu menumbangkan Yahudi, kamu perlu kembali kepada ajaran yang sebenar daripada Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Hadzal Quran disebut berkali-kali dalam surah Al-Isra. Maknanya apa? Al-Quran ini maknanya isim isyarah lil qarib. Depan mata kamu ada penyelesaian untuk menumbangkan Yahudi. Kenapa tidak dibaca ayat-ayat ini? Maka apabila surah Al-Isra selesai, maka surah Al-Kahfi muncul. Dan Allah menunjukkan bagaimana kemenangan daripada sekecil-kecil gua Al-Kahfi. Ia merebak kepada kebun, ia merebak kepada tanah, ia merebak pergi ke daratan, kemudian ia merebak pergi ke lautan, iaitu Musa dan Khidir bertemu di pertemuan dua lautan. Kemudian Islam merebak lagi ke daratan, kemudian Islam merebak ke barat, ke timur, ke utara, ke seluruh dunia, iaitulah peranan Zulkarnain. Sesiapa perhatikan empat kisah ini, bagaimana susunannya, dia akan nampak Islam tersebar dari sekecil-kecil tempat, dari segelap-gelap tempat namanya Gua Al-Kahfi. Dengan iman kamu, dengan ketakwaan kamu, dengan keyakinan kamu, Allah akan sebarkan Islam sampai ke seluruh dunia. Ke mana Zulkarnain memerintah, di situ Islam akan sampai. Dan bukan kebetulan selepas suratul Kahfi muncul surah pasal Nabi Isa. Karena Zulkarnain adalah kisah sejarah, tetapi bila menjadi ayat Allah, ia bererti ia bukan sekadar kisah sejarah. Akan ada pemimpin yang adil memerintah dunia, di barat, di timur, di utara, sebagaimana Zulkarnain. Dan mudah-mudahan detik itu semakin hampir, iaitulah Nabi dan Rasulullah akan diutuskan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkata-kata semasa bayi, yang dirakamkan dalam surah selepas surah Al-Kahfi. Namanya surah Maryam, namanya adalah Isa bin Maryam. Bagaimana nak menggugurkan Nabi Isa daripada langit yang kedua? Tahukah anda bagaimana nak gugurkan Nabi Isa daripada langit yang kedua? Surah Al-Kahfi mengajar anda untuk datangkan penyelamat yang paling besar, anda sendiri perlu bertindak jadi penyelamat kecil. Sebab tahukah anda, di 3 checkpoint Nabi Khidir sebenarnya telah bertindak sebagai penyelamat kecil. Kadang-kadang orang terlalu menunggu-nunggu kedatangan penyelamat dunia, dan namanya Isa bin Maryam, dan sebelumnya Al-Imam Al-Mahdi daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita tunggu macam tunggu superhero turun daripada planet Krypton. Na'udzubillah. Sepatutnya bila kita mahu Allah bantu umat Islam, kita sendiri main peranan. Jangan dia panggil hero worshipping, menunggu hero turun. Sebab kisah penyelamat besar Zulkarnain, sebelum tu ada penyelamat kecil namanya Khidir. Khidir tak mampu menumbangkan raja yang zalim, betul? Yang merampas perahu-perahu. Tapi Khidir tolong 2-3 orang yang mempunyai perahu yang sempurna. Khidir tak mampu nak menyelamatkan seramai mungkin manusia daripada kekufuran. Tapi Khidir boleh selamatkan 2 orang mak dan ayah yang mempunyai seorang anak, yang Khidir diberitahu nanti dia akan kafir dan memurtadkan mak dan ayahnya. So Khidir selamatkan 2 orang lagi. Khidir tidak boleh untuk mengislamkan sebuah negara yang hidup dalam dunia materialistik, iaitulah mereka ini diminta makanan sesuap nasi dan seteguk air oleh Nabi Khidir dan Musa. Checkpoint ketiga, mereka minta sesuap nasi dan seteguk air. Istata'ama ahla qaryah, tetapi kedekut bakhil tak hidung masin dah tu, tak pandang langsung
Musa dan Khidir yang sedang kebuluran. Ini gambaran dunia di akhir zaman. Checkpoint yang pertama, kezaliman raja. Checkpoint kedua, pembunuhan di sana sini. Checkpoint ketiga, dunia materialistik, yang kaya terus kaya, yang miskin papa kenana. Yang kebulu minta makanan, yang kaya tak nak beri. Al-ma'un wa yamna'un al-ma'un. Setitis air pun aku takkan bagi kepada kamu. Tetapi Khidir memahami, tak boleh Islamkan seluruh negeri, aku Islamkan satu rumah. Tak boleh tolong orang lain, aku tolong satu rumah. So jadilah penyelamat kecil dengan harapan penyelamat besar akan datang insya-Allah. Jangan duk tunggu. We need to do something. Kita kena jadi jambatan kepada nas-nas Nabi mengenai kemenangan Islam ke atas Yahudi di akhir zaman. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, satu perkara lagi yang perlu saya beritahu, surah Al-Kahfi sekitar bertemakan insya-Allah. Sebagai pemuda Islam, jangan mudah sebut insya-Allah, kecuali kamu benar-benar beriktikad yang kamu akan cuba menepati janji. Insya-Allah maknanya apa? Esok kalau Allah izinkan, maka saya boleh bertemu dengan anda. So bila sebut insya-Allah, maknanya kalau Allah izinkan saya masih hidup, maka saya bolehlah bertemu dengan anda. Jangan insya-Allah yang sekadar pemanis bicara. Ini bukan akhlak sebagai seorang mukmin. Sebab checkpoint yang pertama, pemuda Al-Kahfi tidak pernah menjangka hari esok bukan lagi menjadi milik mereka. Mereka tidak lagi boleh bertemu dengan keluarga mereka, anak mereka, isteri mereka mungkin. Kerana rupanya insya-Allah, sekiranya Allah mahu tukar, hari esok adalah 300 tahun selepas anda tidur, ia boleh berlaku. Sekelip mata. Insya-Allah bagi Allah. Anda sangka anda bangun daripada tidur, anda hanya tidur sehari separuh hari. Insya-Allah, kalau Allah berkehendak, insya'a, sekiranya Allah berkehendak, dia boleh tukar 2017 esok adalah 2317. Anda tidak pernah menyangka. Cerita yang kedua adalah pemilik dua kebun. Dia yakin esok saya akan dapat petik lagi hasil tanaman, dan saya tak akan beri kepada orang-orang yang datang meminta-minta kepada rumah saya. Ini harta kebun milik saya usaha sendiri. Mereka nak, mereka usaha sendiri. Esok pagi dia masuk ke kebun, dia mendapati kebunnya insya-Allah Allah berkehendak untuk musnahkan dengan kuasa gaib. Lelaki ni tertanya-tanya, macam mana kebun aku boleh musnah? Musnah zero, khawiyatun, musnah, kosong. Tak dengar bunyi apa-apa, tak nampak apa-apa, musnah total. Allah berkehendak yang pagi esok kamu papa ke dana, kerana semalamnya kamu sombong dan alpa. Checkpoint ketiga, Nabi Musa memang sebut insya-Allah. Nabi Musa kata, insya-Allah saya akan bersabar, saya tidak akan bermaksiat untuk mematuhi perintah kamu wahai Khidir. Sekalipun Musa alaihi salam menyebut insya-Allah, dia ingat tak janji dia? Dia tak ingat kan? Dia ingat tak janji dia? Dia tak ingat kan? So kadang-kadang anda sebut insya-Allah, anda pada Allah, tak mungkin terlupa cerita Musa dan Khidir, tuan-tuan. Tak payah tunggu hari esok. Kalau Allah berkehendak untuk sejam, 2 jam kejap lagi, anda tak payah tunggu hari esok untuk Allah menunjukkan insya-Allah, untuk Allah tunjukkan macam mana dia maha berkuasa untuk bertindak di luar jangkaan anda. Sejam, 2 jam kejap lagi pun anda tak tahu adakah apa yang anda sangka akan berlaku. Anda sangka anda akan bersabar pada next checkpoint, anda sangka anda akan bersabar the next checkpoint, tetapi tak sampai sejam terbukti anda terlupa insya-Allah yang anda sebut, dan akhirnya anda tidak menepati janji anda, lalu istighfar. Zulkarnain pun sama. Selepas dia bina tembok gergasi, anda tak pernah tengok, anda pernah tengok tembok batu, tembok kayu?
Tapi pernahkah anda melihat tembok tembaga, tembok besi diselaputi tembaga, saiznya gergasi? Dan bila selesai dengan teknologi dan kepantasan yang menakjubkan, Zulkarnain membuat ucapan perasmian yang sangat kontroversi. Zulkarnain kata, Alhamdulillah, tembok ini telah berjaya dibina dengan rahmat daripada Allah. Dan kalau Allah berkehendak untuk tembok ini musnah menjadi debu, ia boleh berlaku sekelip mata. Anda bayangkan, pekerja-pekerja sudah tidak sabar menunggu ucapan perasmian daripada Zulkarnain, ucapan yang akan memberikan penghargaan kepada JK yang telah bertanggungjawab, berusaha, ucapan yang untuk memberi motivasi, insya-Allah tembok ini akan kekal lama. Tiba-tiba Zulkarnain membuat ucapan, kalau Allah nak, musnah bila-bila masa tembok ini. Semuanya sekitar kalau Allah berkehendak. Sumahal perkataan insya-Allah, karena surah ini sendiri menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya jangan terlupa menyebut insya-Allah, sebagaimana yang telah saya huraikan asbabun nuzulnya pada bulan lepas. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Jangan kamu berkata sesuatu apa-apa pun yang kamu akan melakukan sesuatu pada esok hari kecuali kamu kena mention insya-Allah. Dan sekalipun kamu mention insya-Allah, tidak terjamin kamu akan ingat janji itu. Pensyarah tanya, assignment ni boleh submit tak minggu depan? Insya-Allah. Kita jawab dengan penuh keyakinan dan penuh adab kepada Allah. Tapi boleh tak kita terlupa? Kita boleh terlupa. Maka wadhkur rabbaka idza nasit, banyakkan menyebut nama Allah bila kamu terlupa. Wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqrab min hadha rasyada. Dan mudah-mudahan keterlupaan aku mempunyai hikmah. Kerana rupa-rupanya bila seseorang terlupa ada hikmah. Sebab itu cerita Musa bertemu dengan Khidir, ada cerita lain sebelum tu kalau anda perasan. Kalau anda perasan, sebelum cerita Musa dengan Khidir bermula, dia ada cerita Musa dengan anak murid dia dulu. Ada cerita Musa dengan anak muridnya terlebih dahulu. Ramai orang nampak ada cerita Musa dengan Khidir, tapi orang tak perasan sebelum Musa bertemu Khidir, Allah rakamkan cerita Musa dengan anak muridnya. Musa sebagai guru sebelum Musa sebagai anak murid. Dan cerita Musa sebagai guru dengan anak muridnya ada kaitan dengan terlupa. Tuan guru, saya terlupa di mana ikan kita tadi, rupa-rupanya sudah hilang daripada bakul kita. Tengok, lupa dia hikmah. Kerana di tempat mereka terlupa, ikan itu telah hilang. Rupanya hilangnya ikan goreng itu adalah tanda itulah tempat mereka akan bertemu dengan Khidir. Terlupa ni pun ada hikmah, ya, bagi orang-orang yang benar-benar meyakini tiada perkara kebetulan daripada Allah. Baik tuan-tuan, puan-puan, adik-adik yang dihormati sekalian, mari kita melihat babak yang pertama. Musa sebagai guru dengan anak muridnya yang disebut-sebut sebagai Yusha' bin Nun radhiyallahu anhuma. Kemudian babak yang kedua, Musa dengan Khadar. Itu sebutan dalam hadis ataupun Khidir alaihi wassalam. Apa pengajaran untuk babak yang pertama? Sebelum itu, mari kita lihat sepintas lalu ayat tersebut, mulai daripada ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Musa li fatah la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pemudanya, pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan terus berjalan dan berjalan walau bertahun-tahun. Anda beri perhatian kepada perkataan fatah.
Fata artinya pemuda. Jamak kepada fata adalah fityah. Permulaan surah Al-Kahfi, masih ingat bulan lepas saya sebut pasal fityah? Fityah artinya jamak, kumpulan pemuda-pemuda. Katakan 7 orang. Siapa pemuda itu? Pemuda Al-Kahfi. Dan sekarang Allah sebut Nabi Musa pun ada budak muda. Ada seorang pemuda. Ketika anda membaca surah Al-Kahfi daripada awal, anda tertanya-tanya, apa rahsia nak jadi macam pemuda-pemuda ini? Iman yang kental, kesatuan hati yang kukuh, dan tidak takut pada kematian, lalu diberikan Allah rahmat. Jawapannya terletak kepada cari perkataan fata dalam surah Al-Kahfi. Rupa-rupanya pemuda yang hebat seperti pemuda Al-Kahfi, mahu jadi seperti mereka, anda perlu berguru dengan guru yang saleh. Kerana fata di sini Allah tak sebut nama, Allah sebut pemuda. Walaupun bahasa Arab fata ada banyak makna. Satu, budak muda. Yang kedua, pekerja. So budak muda ini telah berkhidmat dengan gurunya. So mahu jadi mahasiswa yang melangkah sejarah. Rapatkan diri dengan pensyarah-pensyarah kamu, khususnya yang saleh. Jangan hanya belajar sekadar nak jawab exam. Kerana kematangan anda sebagai siswa, siswi adalah bila anda memahami pensyarah bukan sekadar pensyarah, pensyarah adalah murabbi. Dia ada banyak masa, melazimkan masa dengan beliau. Hadiri kuliah maghrib beliau contohnya. Kalau beliau ada kelapangan masa, minta izin berkunjung menziarahi rumahnya. Kerana benda sembang dalam kelas dengan benda sembang semasa memandu guru di sebelah tak sama. Anda bawa kereta untuk guru anda kat sebelah dengan anda dengar untuk guru anda dalam kelas tak sama. Anda akan kenal karakter orang dengan musafir. Anda akan kenal karakter seseorang dengan musafir. Anda susah nak kenal karakter orang dalam lecture. Tapi karakter sebenar guru anda adalah semasa dia bermusafir dengan anda. So depan-depan pemuda ini dia belajar membina kematangan diri. Katakan namanya Yusha' bin Nun. Masya Allah, Tok guru saya adalah maha guru kepada Bani Israel. Tiba-tiba dia boleh kata, La abrah hatta ablugha majma'al bahrain. Aku tak akan berhenti berjalan sebagai penuntut ilmu. Aku sanggup mati bertahun-tahun berjalan sekalipun aku tak akan patah balik ke tempat Bani Israel sekecuali aku jumpa dengan Tok Guru tersebut. So ucapan Musa ini, letakkan diri anda bukan di tempat Musa, letakkan diri anda di tempat Fatah. Agaknya apa anda belajar daripada guru anda? Subhanallah, dia sudah tua. Musa alaihi salam, berdasarkan pendapat para ulama, ketika Musa dalam surah Al-Kahfi ini, dia bukan Musa pada usia muda. Dia bukan Musa pada usia berjuang membebaskan Bani Israel di Mesir, dan bukan juga usia Musa ketika berdakwah membimbing mendidik Bani Israel di padang Ti. Tetapi Musa yang menghampiri kewafatan. Musa sudah berada pada tahap very intellectual, maha guru Taurat. Allah turunkan Taurat kepadanya. Dia, kita boleh katakan, super senior. Kalau dalam bahasa akademik, seorang profesor, bukan sekadar seorang doktor, seorang tokoh ahli falsafah, seorang ahli ilmu, high intellectual. Dia bukan sekadar ada pengetahuan tentang Taurat kerana dia berkata-kata dengan Allah Azza wa Jalla, tetapi dia ada pengalaman berpuluh tahun macam mana nak membina generasi. Tiba-tiba anak murid nampak Tok Guru sungguh-sungguh merendah diri. Dia tidak tertipu dengan ilmunya, sebab di akhir zaman
Dajjal. Kata Said Qutb rahimahullah, antara fitnah akhir zaman adalah fitnatul ilmi. Dajjal akan buat anda belajar tinggi-tinggi tetapi tidak merendah diri. You be a learned person and not a learning person. Learned, saya dah tahu dah. Dia akan cakap benda yang sama, saya tahu. Itu learned person. Dia sudah rasa dia tahu. Tetapi learning person is like Moses. Dia sentiasa ingin belajar, ingin belajar. Dalam hadis Sahih Bukhari, Musa berkata kepada Bani Israel, sesungguhnya, maaf, ketika Bani Israel bersama dengan Nabi Musa, Bani Israel bertanya Musa alaihi salam, adakah ada dari kalangan manusia yang lebih berilmu daripada kamu? Anda perlu faham, soalan Bani Israel ni dia ada banyak perangkap. Sebagaimana kalau anda faham cerita surah Al-Baqarah, mereka tanya soalan pasal lembu betina. Nabi Musa kata, pergi cari lembu betina mana-mana sahaja, sembelih dengan izin Allah. Daging itu nanti bila kita ketuk kepada mayat yang dibunuh ini akan beritahu Bani Israel mana yang bunuh dia. Tapi Bani Israel pergi tanya, lembu warna apa? Padahal pada awalnya Musa tidak beritahu apa-apa untuk memudahkan kalian. Mereka tak tanya sekadar warna apa, mereka tanya usia berapa, nak cari kat mana. Memang tanya soalan untuk cari pasal dengan pensyarah. Tanya soalan atas dasar nak perli pensyarah, nak perli Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Nabi Musa dia sudah sangat berpengalaman dengan anak-anak murid yang nakal. Jadi dengan kebijaksanaan Musa alaihi salam yang maksum daripada dosa, Musa berkata, tak ada guru kecuali saya. Bila ditanya oleh Bani Israel, adakah yang lebih berilmu daripada kamu? Sebenarnya soalan ini tidak patut ditanya oleh anak murid. Kerana apa faedah kamu nak tahu? Sebab kamu bukan jenis mengaji pun, wahai Bani Israel. Aku saja pun kamu cederakan hati aku. Aku saja ada macam-macam karenah kau buat kepada aku. Kau nak guru lain. Siapa lebih sabar berdasarkan pengamatan kamu, wahai Bani Israel? Aku sanggup stay dengan kamu, dan kamu masih bertanya ada guru yang lain. Maka dengan penuh bijaksana, biasanya pensyarah yang bijak, dia ada cara yang bijak, quote in quote. Tak ada. Ada tak yang lebih ilmu daripada kamu? Tak ada. Sebab kalau dia jawab ada, mereka akan main soalan tu lagi. Tetapi bagi Allah, walaupun perbuatan ini tidak dosa dan tidak salah, kerana ia adalah berhikmahnya Nabi Musa ke atas karenah Bani Israel, tetapi bagi Allah ia adalah isu besar. Musa alaihi salam, dengan ini aku perintahkan kamu pergi ke pertemuan dua laut mencari seorang yang lebih berilmu daripada kamu. Dia ada pengetahuan yang kamu tidak ada, dan kamu ada pengetahuan yang dia tidak ada. Subhanallah. So Musa buat keputusan, dan keputusannya ini didengar oleh anak muridnya semasa bermusafir. Maka terkejut anak murid, Masya Allah, Tok Guru saya ada determination. Kalau aku nak fall flat, peduli apa orang nak kata, aku sanggup mati demi fall flat. Adik-adik kena ada determination. Adik-adik tak boleh terpengaruh dengan kawan-kawan bilik sebelah. Adik-adik kena ada determination. Saya mahu 2.5. Baik, satu. Yang kedua, apa hikmah pertemuan dua laut? Kenapa Allah tak sebut pertemuan dua laut ni dekat mana? Dekat Bahrain ke? Kenapa disebut pertemuan dua laut? Dan anda sebagai pembaca Al-Quran, pasti anda tertanya-tanya, di mana pertemuan dua laut ini? Mari kita cari. Tak salah mengkaji. Yang salah adalah pada meletakkan prioriti. Sila kaji. Tetapi yang lebih utama untuk diketahui adalah mengapa disebut dua laut. Seseorang yang membaca surah Al-Kahfi sampai habis,
dia pasti akan tersangkut pada satu ayat yang Allah sebut mengenai laut, iaitu ayat yang kedua terakhir suratul Kahfi. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat itu. Meskipun kami datangkan tambahan dengan lautan yang sebanding dengannya. Kesimpulan ayat ini adalah, dan ini digambarkan dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menggambarkan di mana Khidir memberitahu Musa, nah, lihat setitis air lautan semasa mereka berada di atas perahu, semasa mereka berada di checkpoint yang pertama. Setitis air yang ditumpahkan di atas lautan. Khidir berkata, sesungguhnya ilmu aku yang Allah beri hanya setitis daripada ilmu Allah di lautan ini. Aku ada setitis ilmu yang kau tidak ada, dan kau ada setitis ilmu yang aku tidak ada. Subhanallah. Jadi pertemuan dua lautan, wallahu a'lam. Tetapi di antara takwilan para ulama mufassirun yang saleh, ia menggambarkan pertemuan dua figure yang sangat tinggi ilmu tentang ayat-ayat Allah. Dua figure bertemu dan kedua-duanya maha guru. Mereka ada setitis ilmu daripada ilmu Allah, seolah-olah mereka adalah wakil daripada lautan ilmu Allah. Musa namanya ilmu mastur, Khidir namanya ilmu ghaibiyat. Ilmu mastur, ilmu Alkitab, ilmu minal kitab, dan seorang lagi ilmu ghaib. Subhanallah. Jadi ini hikmah disebut pertemuan dua lautan tanpa kita sibuk untuk mencari lokasi latitude longitude-nya negara mana. Kemudian kita bergerak pada ayat 61. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka ketika mereka berdua sampai ke pertemuan dua lautan tersebut, mereka terlupa akan ikannya. Lalu ikan itu melompat keluar ke laut lalu berenang bebas. Itu terjemahan. Rupa-rupanya mereka telah berehat seketika di RNR yang pertama, tapi kerana bekalan makanan sangat terbatas, sangat terhad, maka mereka tidak menjamak makanan untuk RNR yang pertama. Mereka sudah ada perjanjian, ni penting musafir bersama-sama, cuti UTM bila tak lama lagi kan, buat perjanjian. Ni duit macam pemuda Al-Kahfi saya hurai pada bulan lepas. Ni duit yang kita dah kumpulkan bersama-sama ni, duit perak ni. Guna duit ni buat beli apa-apa yang halal dekat negeri kita. Itu musafir, dia dah ada tabung. Semua orang tak boleh ada yang terlalu tamak dan kaya, dan tidak boleh ada orang terlalu miskin. Semuanya disatukan. Perjanjian yang ada di dalam ayat 61 ini pula adalah mengenai kita tak akan makan di RNR yang pertama. Kita akan makan di next RNR bila kita penat, sebab makanan kita terbatas. So makanan yang dibawa apa dia? Ikan. Ikan masih hidup, ikan yang dah mati. Buat apa ikan yang masih hidup? Mestilah ikan yang sudah mati. Tiba-tiba ketika mereka tengah berehat, Yusha' bin Nun tengah berehat, Musa alaihissalam sedang berehat untuk gurunya. Yusha' nampak, tapi macam tak nampak. Biasalah dalam tidur, kamu rasa kamu nampak, tapi sebenarnya kamu tak nampak. Kamu rasa kamu tak nampak, sebenarnya kamu nampak. Mainan tidur bercampur aduk dengan realiti. Apatah lagi ikan berjalan masuk ke dalam laut. Masalah pertama, macam mana daripada mati hidup balik?
Masalah yang kedua, macam mana dia boleh bergerak sampai? Masalah ketiga, dia tahu kat mana lautan tu ke depan. So mesti anda sangka ini mainan tidur, tapi sebenarnya itu bukan mainan tidur. Bangun daripada tidur, wahai umat di akhir zaman, bangun, jangan tidur. Itu memang realiti. Tapi tempat ini bukan sebarangan tempat. Daripada mati, hidup balik dan kembali ke lautan. Ia adalah tempat di mana mereka berdua bersandar dengan tenang. Okay. Anda akan faham ayat 61 ni kalau kita sambung 62. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Maka ketika mereka berdua berjalan melalui suatu tempat yang lain, Musa berkata kepada pembantunya, bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah merasa amat-amat letih kerana perjalanan ini. So sekarang ini adalah checkpoint yang seterusnya. So mereka meninggalkan RNR yang pertama dengan menganggap apa yang dilihat tadi mungkin sekadar mimpi, tak ada apa-apa berlaku, ikan tu masih ada dalam bekas, insya-Allah. Tiba-tiba sampai di RNR yang kedua, sudah tidak dapat menahan kelaparan. Akhirnya Musa berkata untuk guru, kata, nak, mana ikan kita weh, lapang nak kali ni. Lalu berkatalah muridnya, qala ara'aita idza awayna ila as-sakhrah fa inni nasitul hut وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. Dan pembantunya berkata, tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di sebuah batu besar tadi, aku terlupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuatkan aku lupa kecuali syaitan. Dan ikan itu telah menggelupur terjun ke laut dengan cara yang aneh sekali. Qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Dan Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu kedua-duanya kembali mengikut jejak mereka semula. Allahu Akbar. Tempat yang mereka bersandar, berehat dengan tenang dan damai sampai memperolehi deep sleep, adalah tempat di mana berlakunya kehidupan selepas kematian, iaitu berlaku pada ikan. Dan ikan itu pula telah kembali ke lautan dengan cara yang sangat aneh. Kemudian mereka berdua meneruskan perjalanan, dan bila terlalu lapar sangat, baru Tok Guru berkata, mana makanan? Bila dibuka bakul, tiada makanan. Allah. Yusha berkata, memang bukan mimpi, betul-betul ikan tadi saya nampak Tuan Guru telah masuk semula ke lautan dengan cara yang sangat aneh. Lalu Allah berkata, kedua-duanya kembali mencari RNR yang pertama. Pengajaran yang pertama bila bermusafir, jangan suka salah menyalahkan antara satu sama lain. Bukankah doa musafir itu mustajab? Ya, benar mustajab kalau musafir menjaga adab musafir. Seringkali kita menunaikan umrah atau haji, bila Allah uji, kecenderungan kita adalah menyalahkan orang itu, menyalahkan orang ini, menyalahkan suami, menyalahkan anak-anak, menyalahkan mak ayah, menyalahkan agensi travel dan seumpama dengannya. Sepatutnya kita faham, bila berada di tanah suci, ini ujian daripada Allah supaya dosa-dosa saya terampun dengan cara ujian. Sebab Musa, dia tak kata, itulah kamu, aku memang aku dah agak dah kamu akan terlupa.
Batu aku kalau boleh tak nak ajak kamu, tapi kamu nak datang juga. Benda kecil macam ni pun kau boleh pukul, kau nak tahan. Dia tak berlaku pada Musa alaihissalam. Musa very positif. Alhamdulillah, lupa kamu ada hikmah. Ini perjanjian dalam musafir. Apa jua berlaku, think positif. Dan bukankah cerita dalam Pemuda Al-Kahfi pun ada kaitan dengan lapar? Masih ingat? Bukan kebetulan. Cerita pertama ada kaitan dengan lapar, dan kelaparan itu ada hikmah, iaitu kerana laparlah mereka baru tahu yang mereka tidak hidup di zaman mereka tidur. Shilling yang mereka guna sudah tidak digunakan. Pakaian yang mereka pakai telah menyebabkan seluruh dunia tercengang melihatnya. Kamu dapat pakaian ini daripada mana? Kami dah tak pakai pakaian 300 tahun lepas. Dan bahasa mereka bukan lagi bahasa yang boleh difahami. Semuanya kerana kelaparan. Dan ketuanya berkata, ni duit perak, pergi beli makanan, kami tunggu dalam gua, tolong beli makanan dengan selamat dan beli makanan yang halal. Kelaparan menyebabkan mereka melihat ayat Allah. Allah Maha Berkuasa menghidupkan sesuatu yang mati. Kami adalah bukti. Ni pun kelaparan, ada hikmah dah. Alhamdulillah. Kerana kita laparlah, kita mencari semula lokasi yang kita berhenti tadi, dan di situ kita bertemu dengan ayat Allah. Ayat Allah maknanya apa? Apa yang bakal diajar oleh Khidir alaihi salam. Kerana Khidir telah ditemui di RNR yang pertama, yang mereka tak jumpa ketika berehat tadi. Jadi di akhir zaman anda akan mengalami beberapa ujian besar hasil daripada machinery Dajjal. Tahu machinery Dajjal? Dajjal kecil, materialistik, akan bermaharajalela, yang kaya terus kaya, yang miskin terus miskin. Dan sampai ke satu tahap anda mengalami kesukaran, bukan sekadar nak mendapatkan makanan yang halal seperti Pemuda Al-Kahfi, tetapi nak dapat makanan pun susah. Nak dapat makanan pun susah. Kebuluran di sana sini, kebuluran di sana sini. Sekarang umat Islam antara yang sedang mengalami kebuluran di sana sini. Lalu surah Al-Kahfi turun untuk beri motivasi. Jika kamu lapar, percayalah ada hikmah pada musibah ini. Bukankah kita tidak makan dan tidak minum dalam bulan Ramadan? Kenapa anda boleh berlapar pada bulan Ramadan? Kerana dengan berlapar dan berdahaga, anda boleh fokus untuk memahami ayat-ayat Allah. Kalau anda sibuk dengan makan tengah hari, makan petang, anda sudah tidak fokus, dan perut bila kenyang anda tidak khusyuk. Jadi Musa telah berpuasa 40 hari. Baca Al-Quran surah Al-Baqarah 30, sebenarnya dia tambah 10. Dia berbuka dengan sangat sederhana, kerana dia sedang berkata-kata dengan Allah. Bila anda berkata-kata dengan Allah, anda akan lupa yang anda tak makan dan tak minum lagi. Kerana ahli syurga tak makan dan tak minum, kecuali makan buah, kecuali daging burung. Mana ada nasi goreng cili padi? Dalam Quran ada nasi goreng cili padi yang saya faham petang tadi sebagai sarapan pagi saya. Pedas sangat nasi itu. Kenapa tak ada makan berat dalam Quran mengenai syurga? Anda boleh minta, tak ada apa yang menghalang anda dalam syurga. Tetapi alla tajua fiha wala ta'ra, kata Allah kepada Nabi Adam, Adam, kekalkan dirimu di dalam syurga, kerana syurga tidak sama dengan dunia lain. Syurga kamu takkan lapar dan kamu takkan telanjang. Ini kata Allah. So, bila anda berpuasa dalam bulan Ramadan, subhanallah, anda sedang meletakkan diri anda, oh begini ke ahli syurga, tak tahan bro, tak tahan. Tak makan 12 jam, siapa sanggup? Sebab yang mengenyangkan anda bukan makanan. Yang mengenyangkan anda, at'amahum min ju' wa amanahum min khauf.
Dia. Makanan hanya asbab. Di dunia Allah buat anda lapar, di syurga Allah tidak akan buat anda lapar. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau anda perasan, apabila kita masuk ayat 65, iaitu pertemuan dengan Khidir, anda akan dapati bila Musa kembali ke RNR yang pertama untuk tujuan apa? Saya tanya ni, Musa kata, Alhamdulillah, ikan tu hidup balik Yes, jom patah balik. Patah balik ratusan kilometer. Okey, Tok Guru lebih semangat, saya anak murid apa alasan saya? Maka soalan saya, apa tujuan Musa yang sedang kelaparan ke RNR yang pertama, yang mungkin puluhan atau ratusan kilometer, wallahu alam. Musa pernah melarikan diri daripada Memphis ke Madian. Memphis ke Madian, utara Arab Saudi, 600-700 km seorang diri. Takkan dia tak boleh nak bermusafir lebih jauh daripada itu atau lebih kurang daripada itu? Soalan saya, dia nak kembali ke RNR yang pertama untuk apa? Untuk cari ikan tadi kah? Atau untuk cari Khidir? Dia dah terlupa dah yang dia tu lapar. Dan bila anda tengok transisi cerita Yusha dan cerita Khidir, فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. And then cerita Musa bertemu Khidir pun bermula. It just beginning. Dan Musa, kalau anda perhatikan sepanjang dia bersama dengan Khidir, mana anak muridnya? Anda akan dapati anak muridnya sudah tiada. Seolah-olah Yusha bin Nun, kamu dan saya telah bermusafir jauh untuk mencari seorang hamba Allah di pertemuan dua laut. Alhamdulillah, hari ini kita telah menemuinya, maka kamu balik. Berat benar tarbiyah macam ni. Sanggup tak ada guru seperti itu? Kita punya excited nak join sekali dengan guru, bertemu dengan guru. Tiba-tiba guru kita kata, balik. Ini aku dengan dia sahaja. Anda terlalu tamakkan pengalaman untuk menghargai ayat-ayat Allah yang akan dicurahkan melalui hamba Allah ini. Kerana Musa bila bermunajat kepada Allah, dia seorang-seorang dia tak ajak Harun. Dan dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, boleh tak aku nak melihat engkau, wahai Allah? Dia terlalu mahukan peluang itu, hanya dia sahaja merasainya. Dia tidak mahu ada gangguan dari sesiapa. It is for me. Wahai Yusha, kamu pun sedia maklum, saya diperintahkan, bukan kamu. So musafir 600-700 km kamu untuk jumpa guru telah selesai, balik. Allahu Akbar. Dan tuan-tuan, perbuatan mereka berdua, Musa dan Yusha, kembali ke RNR yang pertama, Allah menggunakan perkataan qasasa. Subhanallah, ini bukan kebetulan. Patah balik ke RNR yang pertama, di mana ada kehidupan selepas kematian telah berlaku kepada ikan ini, dan ia telah menyebabkan mereka kembali kerana mereka terlupa yang rupanya di situlah tempat Khidir mereka akan bertemu. Allah menyebut qasasa dan bukan kebetulan. Qasasa artinya mengekori, menjejaki. Dan kisah-kisah di dalam Al-Quran ada ada 2/3. Ada 2/3. Sorry, maafkan saya. 1/4 rubuk di dalam Al-Quran anda adalah cerita-cerita Al-Quran. Dalam bahasa Al-Quran Allah menyebut qasas. Artinya apa? Bila Allah sebut perbuatan Yusha dan Musa melakukan qasasa, balik ke tempat,
di mana adanya kehidupan selepas kematian yang mereka terlupa, maka ia memberikan suatu gambaran. Qasasa adalah peranan kisah-kisah Al-Quran. Bila anda baca, dia sepatutnya mengingatkan anda bahawasanya syaitan adalah musuh yang nyata. Kisah-kisah di dalam Al-Quran ada 1/4. Bila anda baca, anda seperti kembali ke tempat anda datang. Kisah Nabi Adam mengingatkan anda daripada mana anda datang. Dan Adam telah terlupa untuk tidak menjamah buah dari pohon yang terlarang. Lupa kecil tapi besar di sisi Allah. Adam alaihi salam telah tumbang hanya kerana walam najid fanasiya walam najid lahu azma. Kami mendapati Adam telah terlupa kepada janji kami dan dia telah melakukannya, yakni makan daripada buah yang terlarang. Walam najid lahu azma, dan dia kelihatan melakukannya dalam keadaan tidak benar-benar tekad dan nekat. Maknanya dia memang tidak sengaja, kerana anda terlupa. Bila anda terlupa, anda tidak dibebankan dengan taklifan, sebab anda melakukan dalam keadaan tidak sedar. Walam najid lahu azma, tidak melakukan dengan serius, kerana syaitan melupakan. So kisah-kisah Al-Quran juga bukan kebetulan Allah menamakan qasas. Dan di dalam perjalanan dua orang hamba Allah ini pun Allah menggunakan perkataan qasas. Ini menunjukkan kisah-kisah di dalam Al-Quran bila anda baca, ia sepatutnya memberikan anda kehidupan selepas kematian. Ia berlaku pada ikan, ia sepatutnya berlaku pada hati anda. Hati saya mati bila saya baca kisah ini, hati saya hidup, kerana yang menghidupkan ikan yang mati adalah zat yang sama menghidupkan hati yang mati. So, sepatutnya kisah Al-Quran menyebabkan hati yang mati hidup. Dan sepatutnya kisah Al-Quran, kisah siapa sahaja, menyebabkan anda ingat tujuan anda hidup adalah untuk kembali ke RNR yang pertama, yang anda bersandar dengan tenang untuk berehat, namanya syurga. Kekal di sana buat selama-lamanya. Kerana ini pun permulaan suratul Kahfi, makifina fihi abada. Anda kekal di situ buat selama-lamanya dengan penuh keterujaan. Sekarang kita berada di babak yang kedua, iaitulah Musa bertemu dengan Khidir. Kita tamat pukul berapa Ustaz? 9.30 ke pukul 10? 9.30 9.30 kita sembahyang Isyak. Boleh ke lambat sikit? Boleh ya? So kita ada lebih kurang 30 minit, 5 minit kalau ada soalan. Ayat 65 yang telah saya bacakan tadi mengajar anda satu lagi fitnah ilmu adalah anda terlalu obses dengan kelayakan seseorang. Dia nak cakap pasal Quran, apa ijazah dia? Dia nak beri tazkirah kepada kami. Dia tu siapa? Seringkali perkara pertama datang dalam minda kita, dia dapat sanad belum? Berapa banyak kitab dia baca? Dia mengaji berapa tahun? Dia mengaji bidang apa? Seringkali kita ni bila orang tegur, kita tegur dia balik. Kau siapa nak bercakap pasal agama? Sedangkan Quran surah As-Sajdah contohnya anda baca esok subuh, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru. Beri perhatian pada perkataan dzukkiru. Dzukkiru artinya dia diberi peringatan, tapi dia tak tahu pun siapa yang beri peringatan. Dia memberi perhatian kepada apa yang dikata, bukan siapa yang berkata. Seperti jin. Seketika Nabi di pasar Uqas, jin sedang berada di pasar menyesatkan manusia. Tiba-tiba jin terdengar ada suara membacakan Al-Quran. Jin terkasimat tercengang, tak tahu siapa pembaca, masuk Islam dengan mendengar bacaan Al-Quran, tanpa mengetahui yang baca Quran itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unzur ila ma qala wa la tanzur ila man qala. Nombor satu, tengok apa yang dikata.
Nombor 2 baru tengok siapa yang berkata. Siapa yang berkata adalah nilai tambah. Sebab dibimbangi kalau siapa dan apa nombor 2, anda akan membenarkan walaupun apa yang disebut itu adalah hadis palsu, hanya kerana dia mempunyai title yang tinggi dalam masyarakat ataupun dalam akademik ataupun dalam program reality TV. Sedangkan apa yang keluar daripada mulutnya adalah suatu fitnah kepada Nabi. Mengatakan Nabi Daud merampas isteri pegawainya, mengatakan Nabi Sulaiman telah membunuh kudanya hanya kerana melalaikannya daripada solat asar, mengatakan Nabi Ayub sampai tahap berulat-ulat kepalanya semasa dia sujud menyebabkan dia dibuang ke tempat sampah sarap Bani Israel. Walaupun yang berkata itu mempunyai title yang tinggi di universiti atau dalam masyarakat atau seorang yang popular, kita kena lihat dahulu apa yang dikata. Kalau memfitnah para anbiya yang maksum, lalu kita kena berani mengatakan, ustaz, minta maaf, saya rasa salah kalau kita kata sekian Nabi begini, sekian Nabi begini, yang sangat negatif. So kita tegur dengan cara yang baik, kerana dia manusia, kita manusia, dia boleh berlaku kesilapan. Yang penting ayat 46, ayat 65 mengajar anda, bila anda menuntut ilmu, apa matlamat paling tinggi yang anda mahu capai? Ijazah sarjana muda for flat, betul? Jangan anggap dia, itu hanya nilai tambah. Orang yang paling tinggi ilmu di sisi Allah telah disebut sebagai hamba. So, apa tujuan anda datang UTM? Anda mahu belajar ilmu setinggi mungkin. Setinggi mana pun anda belajar, yang paling tinggi anda perlu ingat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana tempat Nabi sampai, tiada manusia pernah sampai, termasuk Jibril. So tinggi mana sangat ilmu kita? Nak banding dengan Rasulullah, jauh lebih tinggi. Dan Allah hanya memanggilnya hamba. Dalam surah sebelum Al-Kahfi, Subhanalladzi asra bi'abd. Dan sekarang orang yang ada ilmu lebih hebat daripada Musa. Musa tak tahu siapa namanya, mengaji bahasa Arab ke, mengaji pengajian Islam berapa tahun, Musa tak tahu. Tetapi Musa bersungguh nak dapatkan dia, kerana hanya Allah menyebut dia hamba kami, diberikan kami rahmat. Subhanallah. Musa mengajar anda bahaya fitnah ilmu. Artinya apa? Akhir zaman akan ramai orang mempunyai ilmu, mencipta itu, mencipta ini, tetapi mereka bukan hamba Allah. Apa makna pada dunia kalau semakin ramai orang master, PhD, semakin ramai orang yang dapat straight A, tetapi tidak menjadi hamba Allah. Solat fardu tidak terpelihara, solat fardu tidak khusyuk. Jadi jaga-jaga dengan fitnah Dajjal. Dia akan buatkan anda master dalam satu bidang, tetapi anda terlupa yang beri anda ilmu adalah Allah. Maka sepatutnya anda dengan Allah sentiasa berterima kasih pada Allah. Alhamdulillah adalah permulaan suratul Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Abd Muhammad tidak lain tidak bukan sallallahu alaihi wasallam adalah hamba kamu. So matlamat menuntut ilmu adalah untuk jadi hamba Allah yang lebih baik. Jadi hamba Allah yang lebih baik. Semakin tinggi ilmu seperti padi, semakin tinggi semakin menunduk diri kepada Allah. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda.
Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Khidir menjawab, sesungguhnya engkau tidak akan sanggup bersabar bersama dengan aku. Dan bagaimana engkau akan bersabar ke atas sesuatu yang engkau sendiri belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentangnya? Okey. Musa berkata, boleh tak saya nak ikut kamu? Subhanallah. Musa tak kata, boleh tak kamu ajar saya? Sebab bila kamu kata macam tu, kamu tu siapa yang meminta supaya guru beri masa yang khusus kepada kamu dan mengajar kamu? Kamu tu siapa? Suadab yang sangat tinggi daripada Musa. Tuan guru tidak perlu memberikan masa yang khusus kepada saya. Just benarkan saya follow tuan guru ke mana tuan guru pergi. That's all. I will learn something by following you. Tak perlu fikirkan pasal beasiswa saya, tak perlu fikirkan pasal makan minum saya, tak perlu fikirkan pasal kolej saya. Just benarkan saya ikut tuan guru. Hal attabi'uk. Subhanallah. Kita kena faham guru ada beban yang tidak ada pada kita. Guru dibebankan Allah dengan beban yang belum kita miliki. Guru yang saleh. Lalu guru ini berkata, Musa, sesungguhnya engkau tidak akan sabar sepanjang bersama dengan saya. Bagaimana kamu akan sabar dengan perkara yang kamu tidak ada pengetahuan yang secukupnya? Tuhid, pengetahuan yang menyeluruh, bukan partial, bukan 20%, bukan 10%, tetapi 100% hakikat tentang sesuatu. Macam mana kamu nak sabar pada sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan 100%? Just judge book by its cover. Okay, saya nak tanya, ini firasat ke? Ini apa? Guru berkata, kamu nak belajar dengan saya? Saya tengok kopiah kamu ni saja, saya tahu dah kamu memang tak akan dapat bertahan lama dalam kelas ni. Cara kamu pakai kopiah ni, tengok baju kamu ni, memang dapat B lah subjek saya ni. Saya nak tanya, Khidir dalam ayat 67, ada orang mendakwa dia Khidir, dia mengajar ilmu ghaib sampai dia boleh membunuh orang kerana mendengar bisikan-bisikan ghaib. No, Rasul sudah tamat. Dan saya mengambil pendapat menyatakan Khidir alaihissalam juga sudah wafat. Hanya seorang Rasul sahaja belum wafat, tetapi akan wafat. Dia turun pun untuk diwafatkan selepas dia menjalankan tugasnya membunuh Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj. Lalu seorang guru dia berhak berfirasat, berdasarkan pengalaman saya melihat kamu ini, kamu tidak akan dapat bertahan lama kecuali semester ini sahaja. Lepas tu kamu kena tendang daripada UTM. Tengok air muka kamu, saya sudah memahami. Saya 30 tahun dalam dunia pendidikan. Itu firasat. Kadang-kadang firasat guru ini benar, apatah lagi firasat orang yang soleh. Hati-hati, ittaqu firasatal mu'min. Tetapi ini bukan firasat. Ini adalah pengumuman tentang sesuatu yang akan berlaku dari masa depan. Ada beza antara firasat dan pengetahuan yang pasti. Khidir bukan membuat firasat. Khidir mengumumkan yang Allah beritahu saya, walaupun dia tak sebut dalam ayat ini. Allah beritahu saya, kamu sepanjang bersama dengan saya sekejap lagi. Allah dah beritahu in advance.
Sebab Allah dia buat masa, termasuk masa depan. Masa itu sendiri adalah makhluk. Wal asri, Allah bersumpah dengan masa. Takkan Allah tunduk kepada makhluk? Ma'adallah. Maka Allah tahu segala yang telah, segala yang sedang, segala yang akan. Tidak tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Sebab tu Allah boleh mengumumkan dalam Quran cerita-cerita tentang penghuni syurga dan penghuni neraka. Adakah bermakna dalam syurga dan neraka sudah ada penghuni? Belum. Tetapi Allah sudah ada pengetahuan in advance. Kerana dia Allah, dia bukan manusia. Laisa kamitslihi syai'. Dia sudah tahu yang 3 checkpoint yang akan berlaku sebentar lagi, Musa akan gagal. Jadi ini pemberitahuan dari masa depan. Al-Quran ini menyebabkan surah Al-Kahfi mula dengan Alhamdulillah. Terima kasih Allah, kau turunkan Al-Quran yang menyebut tentang perkara yang akan berlaku di masa hadapan. Beritahu saya, buku mana dalam bilik anda yang boleh memberitahu dengan pasti dan sahih tentang masa depan? Tak ada. Sebab itu disebut Nabi. Nabi adalah seseorang yang membawa nabaut, berita gaib yang anda tak nampak sekarang, tetapi ia pasti akan berlaku. Dulu para sahabat bila turun surah Ar-Rum, surah Ar-Rum turun sebaik sahaja Parsi menang. Tapi surah Ar-Rum kata Rum akan menang balik. Para sahabat tidak boleh memahami apa makna ayat ini kecuali beriman semata-mata. 5 tahun, 6 tahun selepas turun surah Ar-Rum, benarlah Allah. Dia sebut dalam surah Ar-Rum 5 tahun lepas sesuatu yang akan berlaku 5 tahun akan datang. Dan depan mata kami mendengar, kami melihat Rum telah menang semula menjelang peperangan Badar. Menangis para sahabat mengenangkan janji Allah dalam Quran pasti akan berlaku. So inilah menyebabkan Khidir menyebut, kamu memang takkan sabar sepanjang bersama dengan saya. Adakah firasat? No. Memang Allah beritahu Musa akan tidak sabar dalam 3 checkpoint. Kemudian tuan-tuan, ini adalah ayat motivasi. Kalau boleh tampal ayat ini, ayat 68. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Susah nak bersabar. Kenapa? Sebab tak ada keyakinan kepada khubra. Saya ulang. Sabar memang tak boleh berlaku bila anda tidak ada keyakinan kepada khubra. Okey. Dalam Al-Quran ada 2 perkataan. Pertama khubra, sebut ramai-ramai. Khubra, I can't hear you. Khubran, khubra, khubur. Dan yang kedua khabar. Khabar adalah perkara yang anda nampak. Khubur adalah perkara yang anda tak nampak. Khabar adalah kereta anda tayar pecah di Temerloh. Tak habis contoh ni. Rasanya bulan depan saya bagi contoh ni dah. Depan mata anda kereta anda mengalami tayar pecah. Anda jadi marah. Ceramah kejap lagi. Kenapa sekarang? Kenapa saya? Dalam hati. Sebab anda sudah melihat khabar. Tapi anda kalau melihat khubur, anda takkan kata, kenapa saya? Kenapa sekarang? Dan Allah tidak akan memberitahu anda khubur sekali-kali, kecuali orang yang diberitahu dan dipilih oleh Allah, namanya Nabi. Khubur ni maknanya depan mata anda kereta anda tayar pecah. Khubur di langit sana adalah apa yang Allah tulis, yang tak cukup satu lautan kalau nak tulis, iaitulah kami pecahkan tayar kamu. Kerana kalau kamu terus berjalan,
tayar saya pecah di waktu pukul 9 pagi, ceramah pukul 9.30, exit memang alhamdulillah dah exit. Siapa tahu ketika mungkin kita terfikir kenapa sekarang, kenapa saya, kenapa tidak kereta lain. Khubur adalah sebab boleh jadi sebenarnya tayar ini boleh pecah semasa atas highway. Dan apa jadi kalau tayar pecah atas highway? Anda memandu sorang-sorang dengan buku-buku Kompas 114 anda yang banyak dalam bonet yang anda nak jual. Dan kalau kamu bertolak malam semalam pukul 11 malam, 12 malam, bayangkan kalau tayar pecah exit pukul 12 malam, mana kedai buka? Khubur adalah kebaikan daripada Allah, khabar adalah keburukan depan mata. Asa an takrahu syai'an huwa khairun lakum. Kamu tak pernah tahu misteri musibah. Musibah artinya setiap perkara yang kamu tidak suka adalah kebaikan yang kami rancang dengan teliti daripada Allah. Subhanallah. So boleh bezakan dua perkataan ini? Perkataan Quran sangat precise. Khubur, khabar, ada beza. Qala satajiduni insya'Allah sabiran wa la a'si laka amra. Dan Musa berkata, insya-Allah engkau akan dapati bahawa aku seorang yang sabar dan aku tidak akan menentang dalam apa jua urusan. Musa boleh cakap kerana dia tidak tahu tentang dirinya di masa akan datang. Khidir sebaliknya, wa'allamnahu min ladunna ilma. Kami berikan kepadanya ilmu tentang keghaiban yang kami tidak kurniakan kepada orang lain, khusus untuk beliau. Qala فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا. Dia berkata Khidir, jika engkau mengikutiku maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu pun sehingga aku menerangkan kepadamu. Ini peraturan untuk musafir dengan Khidir. Jangan tanya, apatah lagi mempersoal. Tanya pun jangan, persoal apatah lagi. Are you ready Musa? Let's go. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Kedua-duanya berjalan hingga kedua-duanya menaiki perahu, lalu dia melubangkan perahu itu. Lalu Musa bertanya, mengapa engkau melubangi perahu itu? Adakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah melakukan suatu kesalahan yang besar. Musa terlupa janjinya kepada tok gurunya. Beginilah, kalau saya baca sampai habis macam ni, pukul 2 pagi kot baru kita habis. Ada 3 checkpoint, dan ketiga-tiga checkpoint Musa alaihissalam. Checkpoint pertama dia persoal, checkpoint kedua dia lagi persoal, checkpoint ketiga dia tak persoal tapi dia cadang je pun kena. Checkpoint pertama, Khidir melubangkan perahu. Katakan ada 3-4 orang dan pemilik perahu ini telah menumpangkan mereka dengan percuma kerana kelihatan mereka adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik. Saya tidak ingat apa yang hadis Sahih Bukhari sebut, tapi seingat saya rupanya Khidir bukanlah Rasul yang beruzlah tak jumpa dengan orang. Rupanya Khidir dikenali oleh pemilik perahu. Ini menunjukkan Khidir adalah Rasul yang bersosial, Nabi yang dikenali. Batu, kalau anda nak bincang panjang dengan saya boleh bincang. Sebab Nabi dan Rasul bagi anda, Nabi tidak menyampaikan, Rasul menyampaikan, kan? Itulah definisi Nabi masa anda kanak-kanak. Definisi itu tidak tepat. Nabi sampai kena bunuh dalam Quran, Nabi sampai kena bunuh, takkan dia tidak menyampaikan? Kerana menyampaikanlah dia kena bunuh.
Jadi kita boleh bincang benda ini, tetapi mari kita selesaikan isu ini. Checkpoint yang pertama adalah kerosakan harta orang. Ini cara engkau berterima kasih kepada owner sampan ini, perahu ini, bahtera ini. Mereka memberikan kita naik percuma dan kau melubangkan perahu ini. Saya tak boleh terima. Lalu Khidir kata, alam aqul lak, bukankah aku dah kata yang kamu tidak akan bersama dengan aku dalam keadaan sabar? Lalu Musa berkata, Allah maafkan saya, la tu'akhidni bima nasit, saya benar-benar terlupa. Wala turhiqni min amri usra, janganlah kau bebankan saya dengan perkara yang memang saya tak boleh nak kawan. Namanya lupa. Kita kena faham, Musa alaihi salam adalah tokoh dalam Quran yang tak boleh nampak benda tak elok berlaku. Anda tahu, apabila Bani Israel dipukul oleh pegawai Kibti dalam surah Al-Qasas, Musa masa tu dia adalah pegawai kerajaan, tapi dia tak boleh nampak ada Bani Israel kena pukul. Dia pergi tolong. Dia tak boleh nampak orang dizalimi. Bila dia nampak dua wanita Madian, wahai orang Yahudi, tolong baca surah Al-Qasas. Musa membantu bukan sekadar Bani Israel, Musa membantu orang Arab. Dua wanita Madian yang nak bawa minuman kepada kambing-kambingnya tak dapat sebab lelaki-lelaki Arab ni tak bagi kepada wanita-wanita ini. Musa tolong. Dia tak boleh nampak, sedangkan dia sudah 600-700 kilometer melarikan diri, penat, letih, diburu oleh kerajaan Firaun. Tetapi dia yang sepatutnya rehat, separuh mati berdarah kaki, tak sempat rehat. Nampak orang dizalimi wanita, dia tolong. Sebagaimana lelaki Bani Israel dizalimi, dia tolong. Pantang nampak benda tak elok, dia akan tegur. So anda kena faham karakter Nabi Musa alaihi salam. Dia seperti karakter Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia tak boleh nampak benda salah, dia akan tegur direct. Jadi checkpoint yang kedua lebih ekstrim daripada yang pertama. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Sekali lagi respon yang spontan. Kalau wanita dizalimi, lelaki dizalimi pun dia tak boleh terima, apatah lagi dibunuh kanak-kanak tidak berdosa. Khidir alaihi salam telah diperintahkan Allah untuk pergi kepada seorang kanak-kanak. Ghulam artinya kanak-kanak. Cantik surah Al-Kahfi ni. Dia mula dengan pemuda, lepas tu kanak-kanak, kejap lagi surah Maryam bayi. Ghulaman faqatalah, dia bunuh. Allahu akbar. Depan mata budak tak berdosa, main futsal elok-elok, dipanggil, dibunuh. Siapa boleh terima? Allahu akbar. Lalu Musa kata, nukra, saya tak faham apa yang kamu buat sebenarnya. Nak jawab apa pada mak ayah mereka? Alam aqul lak innaka lan tastati' ma'iya sabra. Aku kan dah kata yang kau takkan sabar. Berat tarbiyah ni tuan-tuan, lebih berat daripada tarbiyah Yusha' bin Nun tadi. Yusha' bin Nun punya cited mana Khidir, pak tasbih kafarah surah Al-Asri balik. Beginilah Khidir, saya minta maaf kalau saya tanya soalan atau persoalkan lagi, fala tusahibni. Ni adab anak murid. Dia kata, tuan guru, maafkan saya, apa yang berlaku tadi adalah reaksi spontan saya. Kalau saya terucap lagi apa-apa sebentar lagi, maka jangan benarkan saya menyertai kamu.
Perhatikan perkataan ini, fala tusahibni, dan bukannya fala usahibuk. Fala tusahibni maknanya jangan benarkan saya bersama dengan kamu wahai tuan guru. Fala usahibni maknanya jangan benarkan, saya tidak akan menyertai anda lagi. Artinya apa? Tuan guru, kalau saya terlepas cakap apa-apa lagi sebentar lagi, fala tusahibni, maka jangan benarkan saya menyertai kamu walaupun saya nak belajar lagi dengan kamu. Ini peluang daripada Allah kepada saya datang daripada jauh, dan saya sudah tidak sedar diri yang saya masih belum menjamah makanan. Sampai ke checkpoint yang ketiga, Musa belum menjamah makanan kerana kegairahan untuk belajar tentang ayat-ayat Allah. Tuan-tuan akan dapati perkataan sabar banyak kali disebut, kan? Perkataan sabar ada dalam Quran, perkataan sabar ada dalam Taurat. Apa tafsiran sabar? Menurut lisanul Arab, sabara bla 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 bla. Anda boleh belajar definisi sabar, tetapi tafsiran sabar adalah anda musafir sendiri, anda tengok apa jadi pada diri anda bila diuji dengan sesuatu yang kurang menyenangkan, dan kalau anda mampu bersabar dan berfikiran positif, anda telah menjadi tafsiran kepada sabar. Sebab kadang-kadang benda dalam kitab, kalau anda nak tahu tafsirannya, bukan dengan membelik tafsir Ibnu Kathir, tafsir Ibnu Ashur, tafsir Al-Qurtubi, anda pergi cari sendiri. Kalau Allah berbicara pasal kuda, apa tafsiran kuda? Pergi cari kuda. Allah sebut pasal burung, pergi cari burung. Allah sebut pasal sabar, dalam Taurat ada sabar. Musa faham. Allah bukan sekadar menyuruh kita faham, tapi Allah mahu kita tadabbur. Lalu perkataan sabar, dia memerlukan perasaan, pengalaman bermusafir. Dan walaupun sabar banyak disebut dalam kitab Taurat, Musa memahami tafsiran ayat ini belum berlaku kepada dirinya. Lalu dia memilih untuk memahami makna sabar dengan bermusafir dengan Khidir alaihi salam. Lalu dia checkpoint yang ketiga, tuan-tuan, mereka terlalu kelaparan, terlalu dahaga. Ya, surah Al-Kahfi mula dengan pemuda Al-Kahfi lapar, dan surah ini menutup tiranya sebelum kisah Zulkarnain juga dengan kelaparan. So bila lapar terdesak, ketuk pintu, ada tak sedikit makanan untuk kami berdua? Tak ada seorang pun daripada penduduk di negeri tersebut yang sudi memberi walau seteguk air. Tak ada. Penduduk di situ kaya raya, berilmu belaka, tetapi tidak menjaga hubungan dengan manusia. Bahkan rumah orang miskin yang nampak ada duit jatuh pun mereka akan menceroboh, curi, ragut, jahat. Di dunia materialistik, yang kaya terus kaya, yang miskin dirampas lagi hak mereka. Lalu Musa akhirnya mencari sebuah rumah. Rumah itu dindingnya nak roboh. Lalu Khidir alaihi salam melakukan sesuatu yang tidak dijangka oleh Musa, sebab Musa lapar sangat, Khidir pun lapar, tetapi beliau telah mengeluarkan keringat untuk membetulkan dinding itu. Sebab bila dinding terbuka, orang di luar nampak apa di dalam. Rupanya di dalam itu ada harta karun tinggalan ayah yang soleh kepada dua orang anaknya. Tu Khidir tutup. Khidir tahu, Musa tak tahu. Musa tengok Khidir ni kenapa ya? Dia betul-betul sejam dua jam baiki rumah tu dan berpeluh. Lalu Musa terlepas cakap, Tuan Guru, kita tak ada duit nak beli makanan, orang bagi percuma tak ada, so kita kena beli makanan. Why not ambil upah daripada owner rumah ni? Lalu Khidir kata, bro, tasbih kafarah setakat ni je lah. Kalaulah Musa bersabar lagi, mungkin dia boleh mengikuti lagi, kan? Lalu akhirnya Khidir kata, setakat ini sahajalah,
engkau bersama dengan saya. Hadza firaqi baini wa bainik, saunabbi'uka bita'wil ma lam tastati' alaihi sabra. Saya akan huraikan kepada kamu apa yang sebenarnya berlaku. Okey, di sini ada pengajaran yang sangat indah. Kenapa bila checkpoint yang pertama Musa tak puas hati, Khidir tak terus jelaskan? Saya sangat tak puas hati. Macam mana kamu lubangkan perahu itu? Begini Musa, sebenarnya begini, ada raja yang zalim akan merampas perahu ini. Tak. Dia biarkan Musa tertanya-tanya dan tertanya-tanya tu pula kelas checkpoint kedua masih tertanya-tanya, tak ada jawapan. Khabara ada, khubara tak tahu. Sampai checkpoint ketiga, Khidir sengaja mengumpulkan penjelasan itu. Maknanya apa? Sebagai anak murid, bila guru tidak beri penjelasan, guru tidak menjawab persoalan anda, adalah sebab dan adalah hikmahnya. Mungkin kerana masalah anda, bukan masalah pensyarah. Pensyarah melihat anda belum bersedia untuk mendengar jawapan. Nanti dulu. Dan ini memang mengetuk-ngetuk menampak-nampak Yahudi Yathrib. Kafir Quraisy. Sebab kafir Quraisy, mana Muhammad? Ini dah hari kelima, hari keenam, kita tunggu jawapan dia tak muncul pun. Nampak sangat dia tak ada jawab. Kita tanya dia Zulkarnain, dia kata esok. Ni bukan esok ni, hari kelima dah ni. Mana jawapan? Biadab kafir Quraisy. Cerita Musa dan Khidir mengajar, sepatutnya kamu sabar tunggu jawapan. Sebab Musa boleh bersabar tunggu jawapan. Kamu mendakwa pengikut Musa, kamu tak boleh sabar tunggu jawapan daripada Rasul. Di mana akhlak kamu yang mengangkat Musa sebagai pahlawan? Kamu tak ikut sunnah Musa alaihi salam, wahai Yahudi yang sebenarnya. Lalu takwil. Tahu takwil? Takwil ni memberitahu hakikat yang sebenar. Bukan 20%, bukan 30%, 100%. Apa makna sebenar, apa yang berlaku? Tuan-tuan, setengah ulama menyatakan 3 checkpoint ini adalah latar belakang menyebabkan Zulkarnain terpaksa selamatkan dunia. 3 checkpoint ini adalah latar belakang yang menyebabkan Allah memutuskan Zulkarnain. Dia menegakkan jihad, dan jihad tertegak bukan untuk menumpahkan darah. Jihad bukan untuk merampas tanah orang. Jihad yang dilakukan oleh Zulkarnain, checkpoint pertama untuk mengelakkan kezaliman raja-raja, merampas harta rakyat miskin. Jihad tertegak untuk tujuan mengelakkan pembunuhan manusia tidak berdosa di sana sini. Dan jihad ditegakkan oleh Zulkarnain kerana apa? Kerana untuk membanteras yang kaya terus kaya, tidak mempedulikan fakir miskin. Subhanallah. So ini antara penyebab. Habis sahaja cerita Musa Khidir, terus wa yas'alunak, terus cerita Zulkarnain. Dan almarhum Dr. Fadl Hasan Abbas, seorang guru tafsir di Jordan, beliau menambah, apabila Allah memaparkan kisah tentang Musa dan Khidir sebelum kisah Zulkarnain, maka fahamlah anda, sebelum jihad mestilah ilmu. Kerana kisah Musa dan Khidir adalah kisah ilmu, dan kisah Zulkarnain adalah kisah jihad. Maka jangan berjihad kecuali dengan ilmu yang jelas. Dan keutamaan ilmu, ya. Kemudian checkpoint yang pertama adalah situasi di mana anda buat baik pada orang, orang balas jahat pada anda. Apa perasaan? Anda owner perahu, silakan naik percuma, tiba-tiba apa perasaan? Masa ni anda sangka baik ke anda sangka buruk pada Allah? Khabara, khubra, anda tak tahu. Situasi kedua, anda tak buat apa-apa, dia pukul anda, dan lebih teruk lagi, dia bunuh orang yang anda sayang. Anda tak buat apa-apa, dia khianat anda, dia bunuh karakter anda. Dan
Dan situasi yang ketiga, anda buat baik, tak ada penghargaan daripada sesiapa. Betul tak? Checkpoint ketiga, anda betulkan, tak ada upah, tak ada orang hargai, tak ada orang ambil gambar pun dengan anda, dan anda pun tak gatal tangan selfie. Saya baru selesai membina sebuah rumah dengan penuh keikhlasan. Anda akan diuji dengan 3 situasi ini. Jangan tipu, anda akan diuji dengan 3 situasi ini. Anda buat baik, orang balas jahat. 2, anda tak buat apa-apa, orang balas jahat. Nombor 3, anda buat baik, tiada penghargaan. Masa ni anda akan sangka baik ke sangka buruk pada Allah? Orang yang tidak sabar kerana dia tidak percaya pada khubra. Orang yang mampu sabar, dia akan mampu mempercayai khubra. Allah ada hikmah. Yusuf alaihi salam dihumban ke dalam telaga oleh saudara-saudaranya sendiri. Letakkan diri anda di tempat kanak-kanak ini. Dia hampir dibunuh, sedangkan dia tidak melakukan apa-apa pun kepada saudara-saudaranya. Menceritakan mimpi pun tidak. Yusuf berbuat baik kepada majikannya dan isteri majikannya yang anda namakan sebagai Zulaikha. Zulaikha khianat balik, serang Yusuf, goda Yusuf, khianat. Saya buat baik pada kamu, ini balasan saya daripada kamu. Yang tadi saya tak buat apa-apa pada kamu, kamu humban saya ke dalam telaga. Dan Yusuf membantu kerajaan Mesir dan dia tidak mendapat apa-apa. Dia tidak meminta apa-apa. Nah, Quran tidak bertentangan antara satu sama lain. Jadi tuan-tuan, 3 checkpoint ini sebenarnya adalah juga sifat kehidupan. Sometimes we win, sometimes we learn. Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kena belajar. Ataupun pepatah lain, you cannot change the situation, but you must change the way you see the situation. Okay? Kamu tidak boleh mengubah apa yang berlaku depan mata kamu. Kamu hanya boleh mengubah cara kamu memandang apa yang berlaku di hadapan mata kamu. Dan last sekali, sebab dah 9:30 lebih, saya nak jaga masa. Sebelum itu, saya terlupa nak terangkan, takwil untuk checkpoint yang pertama adalah sebenarnya Musa, kamu tidak nampak ada raja zalim sedang merampas perahu-perahu yang sempurna. Dengan aku cacatkan perahu ini, ia menyebabkan raja yang zalim tidak mengambil perahu milik orang miskin ini. So aku penyelamat sebenarnya. Yang kedua adalah sebenarnya kanak-kanak ini mempunyai ibu dan ayah yang beriman. Ya benar, kanak-kanak ini tidak berdosa. Tetapi 10 tahun, 20 tahun lagi engkau tak tahu, Allah mengetahui kalau apa akan berlaku pada engkau. 3-4 jam kejap lagi pun Allah tahu. Apatah lagi 20 tahun, 30 tahun sekejap lagi, Allah tahu pemuda ini, kanak-kanak ini akan menjadi kafir. Kanak-kanak ini akan menjadi kufran, tughyanan wa kufran. Dia bukan setakat kafir, dia akan jadi taghut. Taghut ni dalam bahasa mudahnya, dia akan jadi pemimpin yang zalim. Dia akan ada kekuasaan seperti Firaun. Dia akan jadi macam raja yang rampas perahu tadi. Jadi bila aku dipilih Allah untuk jadi asbab, bukan aku musabbab, aku hanya diperintahkan Allah. So bila anak kita meninggal dunia, kena percaya ada hikmah. Bila anak ini meninggal dunia dan aku telah dipilih Allah sebagai asbab, fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Allah akan gantikan daripada anak ini dengan seorang anak yang lain yang lebih baik, suci perangainya dan lebih sayang kepada ibunya. Dan anak ini yang mati dibunuh tadi 20 tahun lagi akan jadi kafir dan mati dalam keadaan tidak beriman. Bila Allah tarik nyawanya lebih awal, bukankah ini rahmat daripada Allah?
Sebab kanak-kanak yang tidak berdosa, belum ada dosa, belum akil balik, kalau mati ke syurga. So ini rahmat Allah. So ini tanda di akhir zaman anda akan menyaksikan banyak peperangan di sana sini. Trump hanya permulaan saja. Donald Trump, dia hanya nak acah-acah anda saja, tetapi akan berlaku sebagaimana disebut oleh Nabi SAW. Di antara tanda kiamat adalah peperangan di sana sini. Nyawa manusia hilang macam tu saja, dan ia mungkin boleh jadi orang kesayangan anda. Masa ni anda kena carilah checkpoint yang kedua, Musa dan Khidir. Khidir mendidik Musa untuk bersangka baik. Ajal maut di tangan Allah. Aku hanya asbab. Asbab boleh jadi kemalangan, asbab boleh jadi sihir, asbab boleh jadi penyakit, tetapi mematikan dan menghidupkan adalah urusan yang telah ditetapkan Allah. Kamu sakit macam mana sekalipun, kalau Allah tidak menetapkan kematian, sampai umur 100 kamu boleh hidup. Kamu sehat amat sangat, tapi kalau Allah kata mati, matilah dalam kemalangan. Semuanya sudah di dalam genggaman Allah. Wallahu a'lam. Ada soalan tak saudara-saudari semua? Boleh tanya soalan kalau ada masa lah.